Assalamualaikum, salam perpaduan, salam keharmonian. Jadi seperti mana yang kita tahu, PKP kita disambung lagi sehingga 4 hari bulan Februari. Jadi apa yang boleh kita buat sekarang ni, kita terima sajalah keputusan daripada pihak kerajaan. Dan seperti sedia maklum, besok semua kedai-kedai boleh beroperasi sehingga pukul 10 malam. Jadi alhamdulillah lah kepada semua peniaga-peniaga kecil, peniaga-peniaga kedai-kedai makan yang menjalankan bisnes pada waktu petang hingga malam ni, dapatlah mereka ni extend sikit dia punya bisnes tu, dapat juga membantu kepada kawan-kawan kita ni yang balik kerja yang masuk balik kerja lewat kerja apa semua tu yang balik dalam pukul 8, pukul 7 So diorang boleh belilah makanan-makanan macam tu. Jadi apa yang boleh kita kongsi dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, terutama sekali kita nak ucapkan terima kasih lah kepada pihak MKN, bukan kepada pihak kerajaan, pihak MKN, Majlis Keselamatan Negara, iaitu yang dikendalikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri, Menteri Pertahanan kita, kerana beliau lah yang mengetahui sekarang ni, bukan kita punya Perdana Menteri, bukan. Jadi apa yang boleh kita bagi tahu kat sekarang, tolong sebar-sebarkan perkara ni, mana ada mungkin ada yang tak tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geng Kelang kuat-kuat. Cantik. Tolong sebar-sebarkan maklumat ni berkenaan dengan besok dah boleh beroperasi sehingga pukul 10 malam. Kedai-kedai makan, perniagaan-perniagaan lain dah, maknanya 7E pun pukul 10 malam, perniagaan-perniagaan lain pun sampai pukul 10 malam. Jadi benda ni boleh memudahkan lagi lah rakyat di sekeliling yang mana kita punya terkesan dengan PKP ni, mana boleh membantu ataupun boleh meningkatkan sikit ekonomi diorang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini, setelah hampir dah hampir 2 minggu dah kita menghadap PKP ni, di manakah suara-suara mereka yang sebelum-sebelum ini yang mengangkat konon-kononnya ingin membela rakyat, konon-kononnya ingin mempertahankan hak rakyat apa semua. Mana pergi hilang suara-suara ni? Terutamanya lah ahli-ahli politik yang sebelum ni buka, memang perniagaan ni buka, Saya rasa kalau macam tu memang dah boleh dah kot. Sampai pukul 10 kedai makan perniagaan premis semua kan. Jadi suara ni mana pergi suara-suara ni? Itu yang kita nak tahu sekarang ni. Dekat mana pergi suara-suara ni tuan-tuan dan puan-puan? Ahli-ahli parlimen yang konon-konon yang hebat bercakap dekat dalam parlimen, bertelaga, bertekak sana sini kan. Tapi mana suara-suara ni pergi sekarang ni? Ketika rakyat ketika PKP mula-mula PKP tu hari, rakyat sampai kena pukul 8 premis kena tutup, lepas tu dengan bantuan lagi, dengan banjirnya lagi, lepas tu dengan dengan harga minyaknya naik lagi. Mana formula-formula yang mengatakan harga minyak boleh turun? Sekarang minyak dah sampai RM80 kan. Lepas tu dengan KWSP lagi, abang brother kita ni Acip ni kan. Ini semua mana suara-suara yang dulu beria sangat ni? Kena kita akan perjuangkan hak rakyat, kita akan pertahankan hak rakyat apa semua. Bila time-time macam ni semuanya hilang. Kemana semuanya tuan-tuan dan puan-puan mereka ni pergi? Itu yang saya nak cakap, saya nak jelaskan kat sini, dan saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada dengan saya pada malam ini. Kita ingatkanlah antara satu sama lain bahawa mereka-mereka yang melaung-laungkan ni semua adalah sampah sebenarnya. Kita boleh nilai ahli parlimen mana daripada parti mana yang selalu yang mempertahankan, yang memperjuangkan sebetul-betulnya tuan-tuan dan puan-puan. Tengah kuarantin mulut kot bro. Itulah pasal kemungkinan. Sekarang kerajaan sekarang ada duit. Memang kerajaan sekarang ada duit. Daripada dulu lagi kerajaan ada duit. Siapa kata kerajaan ada duit? Tolong bukakan pintu tu. Kan? Itulah masalahnya sekarang tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita ni orang kata yang menyuarakan keluhan rakyat, yang menyuarakan masalah rakyat sekarang ni adalah lebih daripada NGO, individu-individu tertentu ni, public figure ni yang menyuarakan, yang menggunakan media sosial ni untuk sampai kepada ni kan. Dia sampai pula, alamak, Fi duduk diam-diam, Walid tengah cerita ni pasal hal negara ni, duduk diam-diam. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi perkara-perkara macam ni. Lepas tu dengan sekolah ni, sekolah tu tuan-tuan dan puan, awal-awal dulu pun dah tahu dah sepatutnya sekolah tu sibuk pula lah kau orang nak bercakap suara sepatutnya sekolah dulu tu kita dah tahu awal-awal PKP tu patutnya ditunda. Last minute baru nak tunda. Sampai saya dengar menteri pun dah banyak dah kena dah kena Waalaikumsalam sampai dah kena dah kena positif COVID.
Allahu Akbar. Jangan blok Walid punya kamera. Kau belum boleh bercakap lagi. Kau sabar. Kau duduk. Main benda lah ni dulu. Ni. Ni. Main ni dulu. Main ni. Kan? Itulah dia tuan-tuan perempuan. Kan? Jadi suara-suara ni yang konon hebat di dalam parlimen. Ketika orang tengah bercakap. Ini lebih kurang sama kat ni lah. Yang macam dekat dalam parlimen, orang tengah bercakap sibuk nak blok. Aduh mak, nak interfere. Duduk dan diam macam ni. Okay. Yang mula-mula sibuk, orang kata apa, bila orang bercakap dia pun menyampuk apa semua. Mana suara-suara ni semua pergi? Yang konon-konon yang hebat, konon membela rakyat apa semua, apa dia? Ni cabut dulu. Okey, ni dah. Kan? Tak tidur lagi kau PKP, tak nak buat apa kan? Orang tengah bercakap macam ni lah. Tadi elok kau tidur, kau bangun pula. Kan? Kan? Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. And saya sekadar mengingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, boleh nampak kat mana ni suara-suara ahli-ahli politik ni, khususnya ahli-ahli parlimen ni, yang sebelum ni konon-konon memperjuangkanlah dalam parlimen, beria-ria, bertekak apa semua bagai mencabar apa semua kan. Tapi bila sampai masalah rakyat, bila sampai PKP, semua hilang kan. Bila banjir yang melanda dekat negara kita ni, dekat Kedah, dekat Pahang, dekat Kelantan, dekat Johor, semua hilang kan. Macam itulah dia tuan-tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kan. Macam itulah yang saya nak pesan kat tuan-tuan. Jadi kita nilaikanlah kat sini. Ahli-ahli parlimen ni, ada juga ahli-ahli parlimen yang bersuara, yang menyuarakan rakyat, tetapi dalam isu sejaknya PKP ni tuan-tuan puan, isu-isu tentang rakyat yang minta mohon supaya 10 dilanjutkan premis perniagaan ni. Okay, lepas tu dengan isu-isu tentang isu-isu tentang minyak, isu-isu tentang SOP, tentang saman kan. Ini semua yang buat, yang aku tak apa, yang mengutarakan suara ni semua adalah suara daripada rakyat sendiri, bukan daripada ahli parlimen. Boleh nampak dekat dalam YouTube, channel-channel YouTube macam-macam channel ada sekarang ni, semua ada kan. Itu je masalah dia tuan-tuan. Sekarang ni bila kita tengok bila terjadinya PKP, suara-suara orang-orang politik ni, khususnya yang lantang konon-konon bila nak bercakap dalam parlimen, dia menyampuk apa semua, hilang dah. Yang sekarang yang bersuara kita dah ni. Kita mengeluh, tulis dalam FB, lepaskan geram, macam-macam kita tulis kat dalam FB. Itulah dia. Pasal apa? Konon-konon alasan tahu tak ada kuasa. Itu bukannya sebagai satu alasan untuk kau berbakti pada rakyat. Kau sebagai ahli parlimen, engkau kena menyuarakan pendapat rakyat. Dia masuk lagi. Allahu Akbar. Tapi kenapa kau Walid tengah bercakap ni? Walid ni tengah bercakap ni, ramai ni kau dia 63,000 orang ni. Pergi duduk dalam, buat apa yang patut. Pergi kacau orang kat dalam tu. Pergi ambil basikal, pergi main kat luar. Tengah jalan. Pergi. Boleh? Sayang dia sikit. Alah, okey. Jadi begitulah dia. Saya dekat rumah ni, time PKP ni tak boleh nak lagi mana. Jadi tuan-tuan boleh nampak dekat situ. Itu tak masuk lagi dengan isu-isu jenayah yang macam-macam. Baru-baru ni kita viral, ada tengok satu video yang mana peragut. Jadi perkara-perkara macam inilah dia tuan-tuan puan. Itu yang saya tanya, kat mana suara-suara mereka ni yang hebat-hebat, yang konon yang nak membela nasib rakyat, nak memperjuangkan hak rakyat. Bila dalam perhimpunan itu hari yang kat jalan-jalan, kita hidup rakyat, kita akan perjuangkan hak rakyat. Bila sampai PKP 2.0 ni, semua hilang. Premis perniagaan pukul 8 kita minta lanjut, tak ada satu pun suara yang yang menyuarakan, menekan pihak kerajaan ni. Pasal apa? Diorang ni ahli parlimen, diorang ada kuasa, diorang ada suara, diorang boleh tekankan. Bila diorang bercakap, orang akan dengar, pihak kerajaan akan dengar, pasal diorang ahli parlimen. Jadi tuan-tuan fikirlah dekat sini, siapa yang menyuarakan hak rakyat, siapa yang mendiamkan ketika rakyat memerlukan suara mereka ni didengari. Jadi tuan-tuan fikirlah sini. Saya tak perlu nak cakap siapa, tuan-tuan boleh nilaikanlah sendiri. Boleh nampak dekat situ. Yang saya marah tuan-tuan buat pasal apa, bila dalam parlimen itu, sidang parlimen, bertekak sana, yang sebelah sini bertekak sebelah sana, bila bercakap, berbahas apa semua, Bila berbahas apa semua, terus orang kata apa? Menyampuk sana sini, bertekak dalam tu. Tapi bila tentang isu-isu macam isu melibatkan hal rakyat macam ni, baca komen, saya baca kata ya. Kan? Kejap. Melayan budak ni memang masalah sikit. Kan? Malam-malam macam ni normal lah. Macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Itulah dia yang kata apa,
yang kita mengharapkan tetapi tidak terjadi, yang bersuara tentang isu rakyat. Dan inilah dia, NGO yang mana sekarang ni, yang mana ada 2-3 NGO yang bergerak, suara-suara individu yang menyuarakan, dan juga anda juga tuan-tuan dan puan-puan yang mengeluh dalam FB, yang meluahkan perasaan dalam FB. Tuan-tuan juga. Tapi bukan pada ahli-ahli parlimen yang sibuk bersuara, yang konon-konon gah. Kan? Tak apa. Acip-acip, itu semua adalah fake account. Abaikan saja tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya anda nampak ada fake account dalam saya punya wall ni, dalam saya punya account ni, abaikan saja. Kerana mereka ni adalah binatang ternakan saya sebenarnya. Kerana apa? Bila saya bersuara, jadi mereka ni akan datang nak cik makan. Pasal apa? Mereka ni dibayar. Abaikan saja tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Saya dah buat satu video Joby Bag. Anda boleh tengok dekat TikTok saya, dan saya akan post kat FB saya besok. Saya dah buat dah satu video. Okay. Abaikan saja. Itulah dia. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada nampak orang komen-komen yang negatif tu, abaikan saja. Kerana mereka tu adalah binatang ternakan saya. Kerana apa? Mereka tu adalah fake account yang mana mencari duit dengan orang kata apa, mengacau dekat wall-wall orang. Itulah dia. Kau ni pun sibuk, orang tengah bercakap, kau nak bercakap. Dah. Itulah dia. Kan? Jadi benda-benda, okey, yang driver Datuk tanya saya ni, saya tak boleh nak cakap benda tu pasal siapa, saya pun tak faham, saya pun tak tahu benda tu semua, minta maaf lah. Sorry lah, saya tak boleh nak cakap benda-benda macam ni. Pasal benda-benda macam tu, beritahu saya benda tu memang adalah satu fitnah orang cakap. Abaikan sajalah kalau dengar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang boleh saya kongsikan lagi dekat sini? Ini siapa pula ni? Saya bukan tak nak baca komen, tapi kalau baca komen kan lari pula saya mencerita ni sekarang. Dalam cerita saya ni, tolong ketepikanlah hal-hal konon-kononnya Presiden UMNO ke apa, tolong ketepikan. Tak ada kena-mengena dalam cerita saya pada malam ni. Terkentut aku dengar tadi. Kau dengar tak? Aku kentut tadi. Tak ada kena-mengena. Sekiranya apa yang kita cerita adalah pasal ke mana suara-suara yang lantang konon-konon tu, yang hebat-hebat dalam parlimen tu hari. Tetapi bila time PKP ni, semua suara-suara tu hilang. Hilang. Okay. Cuba tak boleh buat joget lah, tak boleh. Kayak Ottoman, jap aku check. Betul. Ini memang biasa, abaikan saja. Jadi kita biarkan. Kerana apa? Kalau orang kata apa, kita layan fake account ni atau binatang-binatang ternakan saya ni, mereka ni akan meroyan. Biarkanlah. Suara orang-orang MP kerajaan senyap, tak masalah. Betul. Itu yang saya cakap tadi. Tuan-tuan boleh nilaikan sendiri siapakah yang betul-betul menyuarakan hak rakyat, siapakah betul-betul yang memperjuangkan hak rakyat. Bukan hanya sekadar di dalam parlimen, konon-kononnya di atas jalan perhimpunan ramai, hidup rakyat. Tetapi bila time PKP macam ni, isu tentang peniaga minta lanjutkan, orang kata apa, lanjutkan perniagaan pun tak dapat nak settlekan. Itu pun adalah tekanan daripada rakyat sendiri mengeluh dalam FB, mengeluh daripada media sosial, sampai berjumpa dengan orang-orang ni. Itu semua adalah hasil daripada rakyat sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Tolonglah tuan-tuan dan puan-puan, kita kena nilaikan pasal apa. Saya nak make sure kan tuan-tuan dan puan faham. Saya ingatkan tuan-tuan dan puan, saya tak boleh nak suruh tuan-tuan dan puan undi orang ni ke, undi parti ni ke, tidak. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, nilaikanlah siapa yang berhak untuk memimpin kita pada masa akan datang. Sekarang ni kita boleh tengok, ini adalah tahun di mana tahun penting, tahun yang sangat penting untuk kita menilai ahli-ahli parlimen yang akan bertanding pada PRU akan datang. Saya campur sedikit. Kenapa? Kalau ikutkan pada sejarah ataupun orang kata apa, ketika saya ni mula mengambil tahu tentang isu politik negara kita ni, dan apa yang saya boleh kongsikan tuan-tuan perempuan, wakil rakyat ni, ADUN ke ataupun ahli parlimen, mereka ni lah sebenarnya yang menjadi suara kita. Kita pilih diorang untuk menyelesaikan masalah kita, untuk membawa suara kita ke dalam Dewan Parlimen. Mereka lah ni sebenarnya, bukan sebenarnya tuan-tuan dan puan. Bukannya mereka ni kita undi untuk mereka ni mendapat keselesaan. Ada driver sendiri, ada bodyguard, ada rumah besar, ada rumah sendiri, pejabat apa semua, keselesaan, allowance ni, allowance tu orang gaji, allowance tu, allowance travel apa semua. Bukan kerana itu, tapi kerana untuk kita meminta diorang ni supaya menjadi wakil suara kita untuk bawa ke depan. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Tak apa, cik, abaikan saja. Kan saya cakap tadi, abaikan.
Biar tak apa. Itu adalah binatang-binatang ternakan. Tak apa, biarkan. Kerana apa? Saya selit sikit. Kerana apa? Fake account ni, mereka ni dibayar oleh diorang punya tuan-tuan diorang ni. Jadi kalau mereka ni tak masuk dalam post-post macam saya post, ada brother-brother saya macam contoh Pagomo, Tok Singa ataupun Fabli Piga yang lain, mereka ni tak akan dibayar. Kerana apa? Mereka ni akan cuba mencuba membuat fitnah ataupun cuba menimbulkan provokasi atau membuatkan kita emosi. Tetapi nak buat macam mana, kita ni jenis steady kan, kerana kita tahu itu adalah binatang ternakan, jadi tak payah layan, abaikan saja. Abaikan saja. Jadi apa yang saya boleh kongsikan dekat sini, itulah yang tadi saya cakap, ke mana perginya suara-suara. Okey, komen sikit ahli-ahli politik yang positif COVID. Okey, macam ni lah tuan-tuan dan puan. Kalau tanya saya, secara jujur saya cakap, COVID-19 ni sebelum ini dah reda dah sebenarnya. Sebelum ini dah reda dah. Tapi disebabkan kerana ahli-ahli politik yang mana gilakan kuasa, maka benda ni merebak balik. Okey, merebak balik. Dan ia terjadi disebabkan kerana ahli-ahli politik kita ni sibuk nak berkuasa. Jadi bagi saya lah, kalau saya duduk kalau saya beri kuasa, elok bagi je semua ni ahli-ahli politik ni, biarkan diorang positif, senang cerita, aman sikit negara kita ni. Kerana apa? Yang ada sekarang ni sibuk dan gila nak berkuasa tuan-tuan dan puan-puan. Kita steady tapi diorang mencarut ni. Tak apa, biarkan. Pasal apa? Diorang tu memang dah dibayar dan memang mereka ni telah diupah untuk mencarut. Itulah dia fake account. Jadi kita tak tahu tuan dia siapa, kerana mereka ni adalah binatang. Abaikan sahaja. Okey? Macam tu saya cakap tadi. Kalau dah mereka ni ahli politik ni dah positif tu, tak boleh nak buat apalah. Kan, kalau boleh saya memang minta lah ahli-ahli politik yang gila kuasa ni, biar diorang yang positif. Lagi senang, biar dah tahu macam mana rakyat ni punya kesan macam mana. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, menteri kalau positif pun, ahli politik kalau positif pun, diorang ni hidup selesa. Eloknya diorang ni ahli-ahli politik ni apa semua yang positif dicampak ke mana? Ke tu diletakkan sekali dengan rakyat dekat mic tu sekali. Biar duduk situ, tak payah nak VIP sangat. Kan? Okey. Cip, mana binatang dia? Ada banyak cip kat sini, cip. Ada 2-3 ekor tadi dah hilang dah. Kau marah tadi hilang dah. Tak apalah. Kan? Ada seekor lagi, dia ada satu kepala dia, ada seekor lagi, biarkan dia je. Kan? Asal jatuh kena ni. Itulah dia tuan-tuan puan-puan. Jadi pesan saya, ingatkan antara satu sama lain, supaya perkara ini tidak kita akan melakukan kesilapan lagi. Lagi satu saya nak bagi tahu berkenaan dengan fake account ni, mereka ni kerja dia selain mencuba membuat provokasi ataupun menimbulkan huru-hara ataupun menimbulkan fitnah, mereka ni juga dibayar untuk menggugat keharmonian kita, perpaduan kita. Jadi kalau ada komen-komen yang racist ni, kebanyakan ada fake account. Mereka ni cuba nak melaga-lagakan antara kaum ni dan kaum ni. Itu saya nak bagi tahu. Jadi semua orang tahu yang saya ni adalah sayangkan perpaduan, sayangkan keharmonian. Selagi anda rakyat Malaysia, saya akan tetap bersama dengan anda. Okey, itu saya nak bagi tahu. Jadi benda ni kita tolong cuba nilaikan balik. Ulas sikit kenapa tak jadi sukarelawan untuk vaksin. Okey. Jadi kalau nak tanya pada saya lah, berkenaan dengan sukarelawan vaksin ni, bagi saya kita bagi kepada menteri-menteri kita yang ada sekarang ni. Kerana apa? Menteri-menteri kita yang ada sekarang ni ada berapa orang? 70 orang 70 orang ke berapa puluh orang? Termasuk dengan timbalan menteri sekali. Cukup kita bagi. Dan juga kita bagi pada pegawai-pegawai pegawai-pegawai politik dia. Setiausaha sulit dia ke, pegawai-pegawai khas ke dia ke, bagi kat diorang. Kan? Biarkan saja, biarkan. Bagi pada menteri-menteri ni sebagai tu, utama sekali Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri tak ada, kita bagi menteri-menteri kanan, menteri-menteri yang bawah-bawah ni juga timbalan. Bagi diorang test dulu. Sama ada vaksin tu berkesan ke tidak berkesan. Kan? Jangan nak minta sukarelawan, minta rakyat pula kan. Kan, time macam ni pandai pula kau minta sukarelawan rakyat pula. Time benda-benda lain tak nak pula kau minta. Patutnya benda tu diwajibkan kepada menteri saja dan juga timbalan menteri. Biar orang tengok dulu. Kalau kata benda tu elok, alhamdulillah. Tapi kalau benda tu elok, biarlah mereka jalan dulu. Kan, itu sajalah saya boleh cakap. Pasal jadi kita mengharapkan macam itulah tuan-tuan dan puan-puan. Sekejap saya baca. Tak apa je lah. Tak apa cip. Abaikan je lah cip. Fake account sila masukkan dah reban cepat ada KFC cepat-cepat. Kita baik bosku. Itulah dia. Betul. Bagi mereka dulu kan. Ibrahim Tapa. Betul. Kerana mereka ni yang beria sangat. Kan?
Joe Wibet, thank you brother, thank you. Okay, jadi mereka ni sepatutnya pada ahli politik ataupun kepada, kalau tak nak pada menteri, kita bagi pada ahli parlimen. Bagi dia orang test dulu. Bagi pada Setiausaha Sulit. Mereka ni setiap menteri ada pegawai-pegawai dia orang. Ada 3 ke 4 pegawai-pegawai khas yang mana yang mereka ni melakukan tugas-tugas khas menteri. Jadi mereka ni orang yang diutamakan sekiranya ada apa-apa. Jadi bagilah mereka dulu. Kan? Lagi senang macam tu, okey? Jadi kita sebagai rakyat, kita tunggu je lah. Kalau benda tu baik untuk kita, kita terima. Kan, kalau tak baik, kita bolehlah kita. Lagi satu saya nak tanya. Kalau kata vaksin, Muhammad Saiful, tuan sembang itu, inilah dia satu lagi berkenaan dengan petrol. Kita dalam sedar tak sedar, tuan-tuan dan puan-puan, petrol makin lama makin naik ni. Semakin hari semakin naik. Jadi cek pasaran korang berapa sekarang. Kalau korang tahu, korang jangan reti naik si minyak je. Kau tahu sekarang 1 liter berapa ringgit. Kan? Baik, saya sihat. Jadi nak kena tahu ni berapa ringgit sekarang petrol. Itulah dia. Kan, jadi suara-suara mana-mana ahli-ahli parlimen yang lantang dalam parlimen tu, mana bersuaralah pasal berkenaan dengan harga petrol sekarang ni. Kan, kenapa pula time sekarang ni harga petrol makin naik, makin lama makin naik, bukan turun ke apa? Kan? Ini dah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi barang itu saya tak nafikan, barang keperluan harian pun naik. Itu yang saya cakap, tuan-tuan dan puan-puan. Mana pergi suara-suara ahli-ahli parlimen ni, kan? Ahli suara-suara yang konon-konon membela rakyat, konon-kononnya menjaga hak rakyat, akan berperjuangkan hak rakyat. Jadi bila harga barang naik, petrol naik, semua naik, ini membebankan. Lepas tu dengan PKP ni lagi, kan? Mana suara-suara mereka ni? Yang alasan ujung-ujung, tak boleh, kita takut COVID. Tahu kau takut COVID. Rakyat kau masa kau pergi, orang kata apa, berpilihan raya ke sana sini tu hari, pilihan kecil kat sana sini tu hari, kau berkempen sana sini, kau tak fikir. Okey, lepas tu satu lagi tuan-tuan dan puan-puan. Yang ini saya nak cerita sikit, kan? Jadi kita mintalah kepada pihak berkuasa, kan? Kita mintalah kepada pihak berkuasa atas jasa baik pihak berkuasa, terutamanya pihak PDRM yang saman menyaman ni, kan? Kalau boleh gunakanlah sedikit, orang kata apa, kelembutan lah. Maksud saya tu janganlah terlampau terus nak saman sangat, kan? Kesian. 1000 kot, walaupun mereka ni ada setengahnya. Saya ada baca banyak keluhan-keluhan mereka ni. Kalau boleh gunakanlah sedikit kata apa, belas ihsan. Kita faham mereka pun nak jalankan tugas, tapi tengoklah 1000 kot nak kena bayar. Ada yang tak pakai mask apa semua. Tengok keadaan dia macam mana. Kalau betul-betul tak nak pakai tu, yang duduk dekat kelab-kelab malam ke apa, yang buat benda-benda haram tu, tak apa, itu saman, tangkap tu pun tak apa. Tetapi kalau rakyat ni, janganlah, bagilah sedikit muka, bagilah sedikit orang kata apa, belas kasihan orang cakap. Pak Tam Kedah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, daripada Kedah ya. Kan. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang boleh kita harapkan, macam ni lah. Kita sajalah nampaknya yang berperjuangkan isu rakyat. Tuan-tuan tengok, percayalah cakap saya, yang mana ikut saya ni tahulah. Sekarang ni memang hilang suara-suara yang konon-konon hebat dalam parlimen. Boleh nampak mana suara-suara yang konon-kononnya dalam parlimen bertegang leher ni. Bila orang ni bercakap, dia bercakap. Bila orang ni bercakap, dia bercakap. Menempik sana, menempik sini, kan. Tengoklah tuan-tuan dan puan-puan, kan. Mana suara-suara ni? Tak ada. Hilang. Jadi yang tinggal kita saja ni, rakyat sajalah. NGO ni, kan. Suara-suara individu-individu ni yang mengeluh. Yang mengeluh, anda sendiri yang mengeluh dalam FBO. Tak gunalah macam ni, kesianlah kita orang rakyat. Itu pun tak tahulah kalau dia orang baca ke tidak apa yang kita luahkan, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Suara ahli parlimen ni adalah suara yang kata apa, yang boleh dibawa ke tengah, kerana mereka adalah ahli parlimen yang duduk dalam seat parlimen tu. Mereka bercakap, kerajaan kena dengar, kerajaan kena ambil peduli, timbang sikit, timbang rasa. Tetapi apa yang berlaku sekarang, tak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada. Jadi apa yang saya boleh bagi tahu sekarang, dekat sini kita boleh tengok siapa yang betul-betul memperjuangkan hak rakyat. Ini sekolah ni, bantuan persekolahan pun nak fikir juga ni, tuan-tuan dan puan-puan. Ada ke kawasan-kawasan ni, wakil-wakil rakyat ni, saya nak tanya ni, ada ke salurkan bantuan-bantuan persekolahan pada family-family dalam kawasan korang? Adun ke, kawasan parlimen ke? Ni pun kena tengok juga. Pusat khidmat masyarakat tu, pusat khidmat masyarakat, adun-adun kawasan ni pun nak kena tengok juga. Kan? PKP dekat polis, tu dah buat apa? Kita orang dekat Selangor ni dah penat dah biasa sangat dah. Kan? Kalau rasa nak hidup macam rasa dalam penjara, duduklah dekat Selangor ni. Semua ni tak boleh buat, ini tak boleh buat, duduk ni kena asing, sana kena jarak, sini kena jarak. Lagi satu kat masjid, tak payah nak SOP, pakai sejadah, masjid sejadah pun ifak apa. Okey.
Saya kalau berkenaan dengan masjid ni tuan-tuan dan puan-puan, Kak Osman, saya nak cerita sikit lah kan. Pasal apa tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi mall, kita basuh tangan. Kita akan masuk mall, kita akan buat sanitizer. Kita masuk kedai makan ke, kedai baju ke, apa pun, kita akan pakai sanitizer. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak pergi masjid, nak solat berjemaah, kita ambil wuduk. Kita bersihkan tangan kita, kita bersihkan muka kita, ambil wuduk, lepas tu kita pakai sanitizer lagi apa semua tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dekat mana silapnya kat situ, itu yang saya pelik. Kan sampai nak jarak bagai semua kan, dekat mana situ. Tapi bila dalam mall, kalau nak kata kena dalam mall tuan-tuan dan puan-puan, kedai makan, boleh jadi. Kan kenapa jadi macam tu tuan-tuan dan puan-puan? Ini yang saya pelik ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi suara-suara kita ni tak didengar ataupun tak dibawa oleh mereka yang sepatutnya bawa suara kita ni. Dengan isu harga barang naik, dengan isu petrol naik ni tuan-tuan dan puan, confirm harga barang akan naik punya. Itu tak kira lagi daripada peruncit ni harga dia kecil dah, lagi orang kata apa, lagi musibat. Geram aku. Ambil untung konon-konon pemborong pun tak boleh nak buat apa. Pemborong harga ni dia up lagi. Kita boleh tengok harga sayur sekarang ni, baru-baru ni saya tengok ada harga sayur melambung tinggi. Disebabkan kenapa? Kerana banjir. Disebabkan kerana cuaca tak menentu. Pun jadi alasan, maklumlah. Tunggulah saya jadi petani besok. Saya buka kebun, saya baca, saya kaji balik benda ni. Betul ke tidak kan? Sampai dekat kedai runcit jadi melambung harga dia tinggi tuan-tuan dan puan. Lepas tu nak masuk pasar ni orang kadang-kadang diorang ni mengambil kesempatan kedai-kedai runcit ni. Ini pun masalah juga. Jadi pada pihak KPDNKK ke KPDHEPPP ke pun kena cari juga. Mereka gaji besar betul, sebab Abraham tak apa betul. Ni family ku, rakyat sekarang tak ada senyap. Betul, saya tak nafikan. Suara rakyat sekarang ni, kita saja yang bersuara, mengeluh hari kat media sosial, Twitter, IG, TikTok ke, FB ke apa ke, Shopee, kan. Itulah dia tuan-tuan dan puan. Yang sedihnya saya sekarang ni, saya fikirkan balik, manalah suara-suara yang konon-konon yang hebatnya dalam parlimen. Bila ahli parlimen bercakap, dia pun nak bercakap. Tuan-tuan kenal siapa kan? Bertekak sana sini, konon-konon hebat. Bila tentang isu rakyat, senyap. Jadi gunakanlah akal fikiran kita besok untuk tentukan siapa ni. Saya akan pastikan tuan-tuan dan puan-puan membuat pilihan yang tepat. Saya cuba boleh menasihati dan saya cuba boleh mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak boleh paksa tuan-tuan undi Barisan Nasional ke, tak boleh paksa undi BN ke, undi Pakatan Harapan ke, undi apa ke, tak ada. Saya cuba boleh ingatkan pada tuan-tuan dan puan-puan, dan saya cuba boleh beri nasihat saja. Tuan-tuan nilaikanlah dan pilihlah nanti tangan tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang kita dapat sekarang adalah kesilapan kita sebelum ini, yang mana ketika PKP ni tuan-tuan dan puan-puan, Ibrahim tak apa, topi dah betul kan. Apa yang berlaku sekarang ni, PKP ni, saya tak nampak lagi ahli-ahli parlimen maupun orang konon-konon yang berperjuang hidup rakyat, akan berjuang demi rakyat apa semua, menyuarakan masalah kita, mengetengahkan masalah kita tuan-tuan dan puan-puan. Inilah dia. Kan, inilah dia. Penat dah kan, adalah setakat 2-3 orang kawan-kawan kita, public figure yang menyuarakan, yang mengeluh kan. Tapi orang apa, bila benda tu viral, benda tu akan sampai. Benda tu akan sampai viral, jadi menteri akan baca, alamak benda ni dah viral. Okey, seperti mana tekanan yang dibuat oleh peniaga-peniaga kepada kementerian MKN yang mana mengeluh minta dinaikkan. Begitu juga dengan rakyat yang mana balik pukul 7 sampai rumah pukul 7.30, tak sempat nak masak, nak kena pergi kedai makan pukul 8 dah tutup tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih yang mana menyokong kata positif tu saya terima, alhamdulillah. Yang mana negatif tu pun saya terima, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Jadi ini dia masalah dia. Suara-suara tu semua hilang. Sepi, tak ada langsung dalam FB ke, dalam mana-mana radio ke TV, tak ada langsung tuan-tuan. Yang hari-hari kita tengok itulah dia. Wajah-wajah orang yang sama saja. Tak ada tentang isu tentang mendesak ke, mendesak kerajaan ke apa ke, tak ada. Suara-suara ni tak ada. Bila diorang ni akan keluar, bila masa tuan-tuan puan-puan? Bila tuan-tuan tahu tak? Bila ni? Waalaikumsalam, okey. Bila masa akan timbulnya waktu-waktu nak dekat pilihan raya, mereka ni akan timbul. Yang konon-kononnya sebelum ni cakap sembang sana sembang sini, mereka ni lah akan datang. Acah-acah konon-konon bawa beras satu kampik, bawa ni, besok ni saya ada calon kawasan ni, tolong undi saya. Macam tu lah dia.
Ada pula, ada setengah-setengahnya pula ahli-ahli politik kita ni dah amanahkan pada pegawai-pegawai dia ni pula. Tapi pegawai-pegawai dia pula, tuan-tuan dan puan-puan, kaki betina, buaya kan. Tengok ibu tunggal cantik, molek lawa datang. Saya nak minta bantuan sikit, nak minta tolong. Saya ni ibu tunggal, kerja pun tak banyak gaji, nak minta bantuan. Segar mata pegawai khas tengok. Oh, baik ni, barang baik ni, ibu tunggal lah katakan. Lepas tu apa lagi, ambil kesempatan. Yang bandar pula datang pula ni, keluarga susah ni pula datang, minta tolong saya ni, kerja pun suami saya sakit, badan saya macam ni. Dan datang pula tak kurang menariknya, gempal-gempal pula datang, tak dilayannya pula. Okey, tengoklah isi borang dulu. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Itu memang ada tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak nafikan, saya dah perhatikan 2-3 orang pegawai-pegawai khas macam ni, pegawai-pegawai politik yang mana mengambil kesempatan. Ini biasa, jaga-jagalah. Kan, bila kita betul-betul mengetuk tengah susah, dia tu tak nampak aje, nampak punya perempuan cantik, ibu tunggal cantik-cantik. Saya minta maaf, bukan nak ketepikan ibu tunggal, tapi biasalah orang lelaki ni kan, kau nampak sikit, nampak single, tak tahu kat rumah bini dah mengandung 2-3 orang anak pun tak sabar-sabar lagi, tak seri-seri lagi, nak juga. Itulah dia tuan-tuan perempuan. Kan? Saya bagi tahu ni benda-benda macam ni supaya tuan-tuan boleh fikir kan. Mungkin ada dekat antara kita ni yang pernah kena. Saya macam orang jumpa, macam-macam orang jumpa mengeluh, macam mana je nak mendapatkan bantuan ni, macam mana je nak dapat bantuan ni. Saya hanya boleh tolak pada pergi pada khidmat masyarakat, pada apa, adun-adun kawasan ni. Mereka ni lah yang layak membantu kita, yang berhak membantu kita. Pasal apa dah tak boleh lagi dah. Kan? Okey. Tak semua yang KB bantu aja tu. Betul, saya tak nafikan. Ada juga, tu yang saya cakap. Korang nilaikanlah sendiri waktu ini siapa yang membantu kita, siapa yang menyuarakan hak rakyat, hak suara kita ni, dan siapa yang mendiamkan diri. Itu saya cakap tadi. Okey, ada yang betul-betul ikhlas berjuang membantu rakyat, ada juga yang sekadar kita bermain-main benda-benda macam ni, kita fikir. Kan? Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Biasalah. Inilah dia kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia. Kan, apabila undang-undang mula lebih kepada ahli-ahli parlimen, orang kenamaan, orang yang ada duit, maka kita ni hanyalah menjadi mangsa sahaja. Kenapa? Kita rakyat biasa, senang didenda. Saya dapat berita, tengok ada 2-3 cerita lah yang keluar-keluar sana sini apa semua. Ada yang tak puas hati, kenapa kita rakyat kena denda macam ni, kena. Tetapi orang kenamaan tak pakai mask apa semua tu, macam tu biarkan saja, duduk tempat ramai-ramai pun boleh jadi juga tuan-tuan perempuan. Ini kena ubah. Itu pasal saya cakap, undang-undang negara kita ni memang ada yang perlu diubah. Akta dia patut diwujudkan demi untuk kesejahteraan kita ni. Lagi undang-undang kita ni kena keras sikit, kena ketat sikit, kena kejam sikit, demi untuk mendidik. Kan? Untuk mendidik. Kan? Biar kejam tak apa, kejam untuk mendidik tak apa tuan-tuan perempuan. Bukannya kejam untuk apa suka-suka, tidak. Kan? Tu saya cakap, kalau kita boleh nampak tuan-tuan dan perempuan, isu rasuah, ini yang pertama. Ini PKP ni. PKP ni tuan-tuan dan perempuan. Selepas PKP besok confirm ni yang tak dapat duit ni, tak dapat duit bulan-bulan ni, barang tak masuk, semua pintu kena blok ni. Boleh tak saya kemas kini? Belum lagi, saya belum kemas kini lagi. Bro J, boleh ke sokong jadi, kalau saya jadi YB tuan-tuan dan perempuan, wahara tuan-tuan dan perempuan. Tapi nak buat macam mana, hajat saya tak boleh sampai ke tahap tu. Cukuplah sekadar saya bersama dengan tuan-tuan. Saya lebih, apa je, apa benda abaikan. Okey. Itulah dia. Kan, sekadar orang kata apa yang kita boleh suara dekat sini tuan-tuan dan perempuan, hanyalah pendapat kita sebagai seorang rakyat. Kita keluh sajalah. Tapi suara kita ni nak dibawa oleh ahli parlimen, ahli-ahli politik, tak guna. Senyap, patam kedah. Kadang-kadang kita fikir juga, bro, kita rakyat jadi kemitam. Ini sudah menjadi lumrah. Wafi jatuh, Wafi dia panjat pula. Koyum, ambil adik ni, ambil kursi tu. Allahu Akbar. Beginilah keadaan saya waktu malam ketika PKP. Nak buat live pun dah tak boleh buat apa, nak merayau pun tak boleh. Main sini, bawa sini kursi tu. Okey. Inilah dia. Bantuan BPM pun tidak dapat kali kedua. Tak dapat. Macam mana tak dapat? Kak Rakni family ku kena tu. Kuatkan suaramu. Saya tuan-tuan dan perempuan, selaginya ia melibatkan hal rakyat Malaysia,
melibatkan isu rakyat Malaysia, saya akan bersuara tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada masalah, insya-Allah. Tetapi kita bersuara ni kita kena guna saluran dan kita guna akal fikiran apabila kita berkata-kata. Itu yang penting. Banyak kawan-kawan saya ni yang cuba melatah, yang cepat melatah, tapi itulah dia. Nak buat macam mana? Darah masih muda. Saya walaupun muda tapi darah saya ni tak naik lagi, belum lagi. Okey, itulah dia tuan-tuan puan-puan. Tuan-tuan ingat apa yang saya pesan ni, suara-suara yang sepatutnya menyuarakan hak kita, suara-suara yang sepatutnya menjaga kita ni hilang tak ke mana ketika PKP 2.0 ni. Hanya tuan-tuan dan puan-puan sajalah yang boleh menilaikan siapa yang tuan-tuan rasa yang boleh membawa kita ataupun memimpin kita pada masa akan datang. Terpulang. Terpulang. Saya tak boleh nak paksa, saya tak boleh nak cakap apa, terpulang. Tuan-tuan nilaikanlah, kan? Tuan-tuan tahu siapa kan? Dia masuk pula. Tak payah masuk lah, Walik tengah cakap ni. Pergi main basikal. Main basikal. Okey, duduk diam-diam. Kan? Beginilah dia waktu malam. Kan? Tak boleh nak buat apa. PKP, kalau tidak biasa aku lepas, saya lepaskan dah kat tengah jalan tu, dia main-main, dia masuk sendiri. Tu biasa. Okey tuan-tuan puan-puan, itu sajalah apa yang boleh saya kongsikan dekat sini. Tapi apa yang tadi driver Datuk cakap berkenaan dengan saya punya brother tu, saya tak boleh nak kata apa. Benda tu semua biasalah, kadang-kadang fitnah, macam-macam fitnah. Biasalah, fitnah ni macam-macam datang bentuk dia. Ada yang daripada ya. Ada yang datang daripada segi media sosial, ada yang datang dari segi WhatsApp, macam-macam cara dia datang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan nilaikanlah. Terutamanya tuan-tuan kena hati-hati dengan fake account ni. Kerana fake account ni, tugas mereka ni memecah belahkan kita sebagai rakyat Malaysia dan menyampaikan maklumat-maklumat, ya aku tengah bercakap, ya sayang, apa dia. Okey, nanti Walik beli, besok beli, dapat duit IC ni Walik beli nanti ya. Okey. Itu sajalah tuan-tuan dan puan-puan. Maklumlah dah malam ni anak pun dah mengaruk. Apa-apa pun terima kasihlah kerana sudi bersama dengan saya pada malam ni. Ingat pesan saya tuan-tuan dan puan-puan, kemanakah suara-suara yang hebat di dalam parlimen, tetapi apabila kita dilanda PKP 2.0 tentang isu-isu yang kita alami sekarang ni, tidak ada satu suara pun tuan-tuan dan puan-puan yang mengetengahkan. Hanya tuan-tuan fikirlah siapa yang bersuara dan siapa tidak, tuan-tuan nilaikanlah. Kan, dalam suara parlimen orang nak bercakap, dia nak bercakap. Kan? Orang nak bercakap, dia nak bercakap. Jadi bila time macam ni tak nak pula kau bercakap lah kau, keluarlah statement daripada paper ke, FB ke, media sosial ke, keluar statement. Kan, panggil, tekan pada kerajaan supaya okey macam ni. Tapi alhamdulillah, terima kasih kepada Majlis Keselamatan Negara yang telah meluluskan lanjutan perniagaan sehingga pukul 10 malam. Alhamdulillah. Okay, teman-teman, aku paling tak suka bila ada orang suara kepentingan warga asing. Tak apa, warga asing tu kita tunggu selepas PKP ni nanti, baru kita balon diorang balik nanti. Okay, Pak Tam, terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam keharmonian.